Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta ولك بنعمتك علي الله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sina jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam dikata yang sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang sedar. Hati yang sedar akan segalanya ada di alam muka bumi ini, yang zahir depan mata ataupun yang zahir, yang gaib. Zahir dan yang gaib. Semua itu adalah dengan Allah SWT. Adanya dengan Allah. Dengan Allah bermaksud terjemahan syukur itu adalah dengan menterjemahkan segala ketaatan. Dan Allah SWT menyatakan dalam Quran, syukur ni sedikit. Qalilan ma tashkur. Belum tentu kita melakukan sesuatu amalan suruhan itu dengan bersyukur. Belum tentu. Kita mungkin melakukan perbuatan suruhan tetapi kesedaran tidak sampai. Sebab tu ianya adalah satu perkara yang mesti kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang, dan jangan ambil mudah dengan syukur. Setara iblis, kalau nak compare solat kita dengan iblis lah, rasa iblis menang lagi solat. Perbuatan lah. Kita tak nak compare hati ni, kita tak tahu hati kita tak know ataupun kita muhasabah, perbuatan cukup yang nampak, yang kita boleh kira lah. Kalau hati ni kita tak tahu nak cakap macam mana. Okey, tengok perbuatan saja. Dengan pemahaman yang kita dah faham, iblis ni beramal, asalnya dia beramal, bukan dia bermaksiat. Waktu itu iblis ni satu kumpulan dengan malaikat. Setara iblis yang bermula amal ni, bermula dengan beramal ni, duduk dengan malaikat ni, berakhir dengan kafir. Tak ada buat kerja lain. Kita dengan pergi pasar, pergi kerja, makan lagi apa, lagi macam-macam lah soalan.
Adakah kita yakin kita ni hamba yang bersyukur? Setara iblis yang solat non-stop. Kalau syukur ni nisbah dia taat. Kalau ini nisbah dengan solat dia lah. Sejauh mana kita nak compare, bilangan pun dah tak ter-compare lah. Jadi apa yang nak ditekankan di sini, pertama, pengharapan terhadap untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kerana sudah ada kes yang dah berlaku pun, yakni iblis. Ini kena setiap hari diulang sekalian kesedaran ni. Sebab kita tak boleh duduk dalam comfort zone. Dan iblis pula, kenapa nak kaitkan dengan iblis lagi? Kita nak kaitkan bahawa bila dia dah gagal untuk jadi hamba yang bersyukur, syukur lawannya kufur. Syukur kufur. Kufur ni ada perbahasan kufur kecil, kufur besar. Kufur kecil dan kufur besar. Kufur besar membawa keluar terus pada Islam, sama macam syirik akbar. Adapun syirik asghar, khafi, yang kecil dia fasik, dia rosak. Namun dia tak perlu keluar daripada agama. Tapi perbuatan iblis ini, bila kata kufur, kita ambil secara kesimpulan membawa kepada kita ambil yang paling kritikal, yakni kufur yang akbar. Kita bimbang sebab ulama kata benda atau dosa yang kecil kalau dikumpul jadi dosa besar yang sekalian. Kalau kufur yang kecil kalau dibiar jadi kufur yang besar. Syirik yang kecil kalau dibiar jadi syirik yang besar. Syirik lagi, kufur samalah, adik-beradik lah dua ni. Hati-hati. Kalau kita lihat kufur, syukur, kufur, dan iblis, jemaah sekalian, dia gagal menjadi hamba yang bersyukur, dan malah dia jauh lagi pada kufur, kafir. Kana minal kafiri. Itu masuk dia tu. Kafir terus. Bermaksud bila dia daripada taat tiba-tiba kufur. Dia kufur ni mesti ada sebelumnya. Dia atas suruhan, lepas dia tak nak buat maka kufur lah. Dia tak tiba-tiba kufur. Ada suruhan yang dia deny, dia gagal lakukan. Dan dia menjadi hamba yang kafir. Allah kata, kana minal kafirin. Dan kalau begitulah kegagalan yang besar, agak-agak apa kerja iblis dia buat ke kita sekarang ni? Dia akan buat sama macam dia gagal lah. Dia heran ke orang solat? Dia tak heran pun. Dia heran ke orang baca Quran? Dia tak heran pun. Habis tu kalau tak payah baca ustaz, lagilah dia orang kata apa, lepas tangan dah. Engkau dah tak buat syariat, senang lagi kerja aku. Setara yang beramal pun dia boleh challenge. Memang makanan dia lah. Kalau langsung syariat dia buang terus, lagilah makanan dia. Iblis akan buat apa? Dia akan buat kita, dan ini kata Allah, dan Allah rakamkan kata iblis dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 17. Saya selalu ulang hal ini sebab kita mendekati akhir zaman. Bila sebut akhir zaman ni, dia akan pastikan gerakan dia, perancangan dia yang telah dirancang daripada sejak Nabi Adam AS, dan dia tahu nak kiamat dah dunia ni, maka dia mesti memastikan perancangan untuk menjadikan manusia apa? Maka kata iblis kepada Allah, wala tajidu aksarahum syakirin, kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Maknanya iblis, dia bukan nak buat kita tak solat, tapi dia akan buat kita solat tapi tidak bersyukur. Lebih besar daripada itu, dia nak buat kita sudah Islam, sudah beriman, tapi tidak bersyukur. Syukur ni ada tanda dia. Kata Allah, barang siapa bersyukur, maka Allah tambah nikmat. In syakartum la azidannakum, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, azabku amat pedih. Maka kalau nak nisbahkan tanda-tanda bersyukur dengan apa kata Allah surah Ibrahim 7 ni, kita lihat
Kalau kita mensyukuri nikmat iman, makin lama makin nikmat kita menjadi orang Islam. Seronok Ustaz, saya ni seronoknya jadi orang Islam, seronoknya jadi orang beriman. Ada nak cakap gitu agak-agak lah. Kalau cakap macam tu orang pandang atas bawah. Kamu tak payahlah nak alim sangat. Aku pun beriman juga. Jadi masalah lah kata sangat. Dia kali ke lain. Iman lah. Dia mana boleh menyelesaikan masalah. Orang ramai orang cakap iman tak diselesaikan masalah. Masalah duit boleh selesaikan iman tak? Gila Ustaz cakap. Salah duit, cari duit lah apa? Cari iman pula. Ramai akhir zaman ni. Cuba bagi solusi masalah manusia hari ni. Cuba. Tak kisah masalah. Agak-agak boleh ke kita berani ataupun kita rasa penuh kepuasan bahawa imanlah solusi masalah kehidupan? Ada? Gaduh dengan isteri, gaduh dengan suami, boleh selesai dengan iman tidak? Malah dia kata jangan cabar-cabar saya, jangan nak ukur iman saya ya. Nak menunjukkan dia pun kuat iman. Bergaduh tu perkara biasa. Boleh kata gitu? Orang kuat iman bergaduh lah. Rungut, resah gelisah. Itu maknanya kehidupan. Kalau nak kaitkan dengan kehidupan, kita bahas kehidupan ni perbahasan wajib mas sekalian. Sebab apa? Perbahasan kehidupan ni kalau tak dibahaskan akan mengganggu iman, akan mengganggu amal. Apa saja yang mengganggu kepada amal dan iman wajib kita kena jaga, kita kena perhatikan. Yang banyak hari ni orang keluar iman sebab kehidupan. Jadi bila bab kehidupan ni pula, kalau kita nak kaitkan lebih dalam, berapa ramai orang hidup makin lama makin nikmat. Seronok lah Ustaz, saya hidup ni makin lama makin seronok hidup ni rasanya. Makin saya menikmati hidup. Oh seronok lah, masa umur 20 tahun seronok dah. Umur 40 tahun lagi seronok Ustaz. Masa 50 tahun, ya Allah seronok lagi. Tahulah Ustaz hidup ni tinggal sakit baki lah. Nak rakkan suami macam ada, tak ada. Macam tunggu je kita buat kita. Dah 20 tahun kahwin Ustaz, mandang dia. Dulu jalan pegang tangan, karam pegang tangan, kaki pun tak nampak dah, hilang ke. Tahu-tahu sampai rumah Ustaz, isterinya nampak. Cuba berapa ramai buat konten kisah rumah tangga, konten yang macam mana? 5 hari yang pertama, 6 bulan dia buat hari, minggu, bulan. Makan bersuap, tengok seronok dah. Masuk 6 tahun kemudian, awak buat sendiri ya? 20 tahun kemudian, sendiri-sendiri tu, bersendirian dekat rumah tu. Seorang kulu, seorang hilir. Dia buat konten gitu. Lepas tu kita pun jenuh lah nak mencari formula, nak apa, menambahkan kenikmatan rumah tangga. Kita ingat formula apa? Bersanding semula. Pula dah. Kita mau kata orang buang terbiat ke apa nak suruh bersanding semula. Kalau nak bersanding lagi tak apa juga kan. Oh segar perempuan marah bab tu kan. Tapi kalau mengaji tak marah. Saya ulang sekali, siapa yang mengaji mesti dia tak akan marah selagi mana benda tu dalam syariat. Yang marah tu benda maksiat kan. Kita baru cakap saja, lainlah kalau cerita pasal maksiat, marahlah. Ni belum apa-apa lagi, saya tak suka, saya tak suka Ustaz, saya tak suka, saya tak suka. Subhanallah, saya baru cakap suami awak nak kahwin lagi, saya tak suka. Syariat ni bukan bermaksiat. Rupanya lah hati dia ada maksiat dah. Maksiat apa? Anania, keakuan. Sama dengan suami juga, 2 kali 5 lah. Okay, balik tadi. Maka hidup ni makin lama
Adakah kita benar-benar melalui kehidupan dengan semakin nikmat? Atau nak kena benda baru ada nikmat? Walhal syukur itu menggambarkan bertambah nikmat. Membawa maksud ramai tak bersyukur. Hati-hati. Maka berjayalah modus operandi iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Solat je, mereka tu solat je tu, bukan bersyukur pun. Baca Quran dia lebih, lagu masih ada. Betul aku tak takut. Dia ni nak tahu takut tak takut pasal sekalian, nak tak nak. Kalau saya ni tak ada je mengajar ni, nak tak nak kita akan terlibat atau terjebak juga dengan berhadapan dengan ruqyah ni, jin saka. Jenuh mengelak dah. Allah kata, hang duk mengajar, duk suruh mengajar, betul kamu mengajar. Selesaikan masalah saka, sihir orang. Bukannya saya buka usap perubatan ke, itu dah tentu-tentu dah dia pun. Ini yang tak buka pun Allah tetap kena kan. Sebab apa? Nak challenge, nak tengok. Saya ni cakap mengajar ni, sebenarnya kita baca pun dia tak takut. Melainkan kita baca dengan yakin. Keyakinan hati dengan bacaan itu buat dia melupu. Kadang-kadang tak baca pun Al-Quran, tapi kata-kata kita adalah hasil daripada kefahaman Al-Quran, mengelupuk dia. Karena kita baca astagfirullah, kita baca lah ayat kursi apa ke, dia jawab balik. Jawabnya apa dah, jin ke apa? Itu akunya ketua sanadkan ayat kursi ni iblis katanya. Ayat kursi iblis aja. Nampak? Baik. Jadi di sini mana punca dia? Di sini kita cerita puncanya Mas lihat. Maka di sini kita nak memahami tentang melihat. Ni. Dalam pemahaman kita, dalam kajian kehidupan ni, kegagalan manusia untuk bersyukur itu apabila dia gagal melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan mudah Mas sekalian, cakap memang senang. Cakap memanglah senang sebab sebut je ramai, lihat tak nampak. Contoh, dia sebut Allah. Sebut Allah. Tapi dia tak lihat kebesaran Allah. Sebut rezeki. Tapi dia tidak lihat kebesaran Allah mentadbir rezeki. Sebutlah rezeki. Kebanyakan kita hari ini lebih menumbuhkan sebutan daripada penglihatan. Malah yang dituntut melihat. Nanti dalam kubur nanti soalan ditanya man rabbuka, itu bukan mulut yang jawab. Takut Mas lihat. Itu nanti yang jawab amalan. Amalan yang dibina dengan iman. Infak bagi duit kat orang, dia nampak apa? Nampak duit ke? Nampak orang susah ke? Nampak rezeki Allah? Macam nampak rezeki Allah Ustaz? Kadang-kadang orang nampak duit je, sebut yang ni rezeki pada Allah dah nanti. Kalau aku tahu usaha tak dapat ni, ingat sikit yang bagi ni. Nampak diri dia. Kita ni, saya nak bagi tu sama dengan diri saya. Ni kita mengaji ni bukan sekadar nak menyedapkan halwa telinga. Kadang-kadang halwa telinga sedap dengan pengajian ni, sungguh. Tapi dalam pelaksanaan Allah gagal semua. Tu bahaya tu. Jadi kita nak sama-sama dengar pun sedap, buat pun mesti sedap. Baik. Kita beramal ni berbalik pada muhasabah kita tentang iblis tadi. Iblis beramal, tapi bila datang ujian, kita tengah tajuk melihat dengan dan ujian ni, kita masuk di pembahasan ni. Iblis gagal melihat Nabi Adam AS itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ujiannya kehidupan Mas sekalian. Bukan dalam solat. Bukan ketika tengah baca Quran. Itu perbuatan, silakan. Itu perbuatan kebaikan. Tetapi nak menentukan perbahasan iman, kan kita bahas bab iman ni, di mana kedudukan, adakah
solatnya, Qurannya dengan lafaz saja ataupun perbuatan? Tidak. Iman itu akan diuji dengan kehidupannya. Kalau betul solat dia dengan iman, maka dia akan boleh jawab ujian yang berlaku nanti. Kalau solatnya tidak benar, maka ujian dia nanti membongkar siapa diri dia. Itu dia. Itu kita kena garis bawah bahawa ini datangnya supaya kita berharap. Ni mas kan, jangan kita duduk comfort zone, kita dah selesai, lepas tu lepas solat kita astagfirullahalazim, lepas solat je istighfar. Padahal solat dah bukan buat maksiat pun. Tak mana ustaz istighfar ni? Ibu saya pun lepas solat ni. Ya, hati kita. Tak tahu hati kita ni solat dengan syukur au kufur wa nauzubillah min zalik. Dan seterusnya kita berharap solat kita diterima supaya kita tahu. Kita tak nak perbuatan saja, kita bimbang solat yang kita bina tidak bersandarkan penglihatan yang sebenar. Allahu Akbar. Itu lafaz takbir. Lafaz tu wajib tu. Angkat tangan ni sunat. Takbir ni adalah taksis, pengkhususan bagi tugas manusia. Bukan kecil punya Mas lihat. Dia bukan sekadar takbir, Allahu Akbar. Dia bukan sekadar sebutan begitu. Kalau sebut tu bagus dah. Tetapi ianya terkandung dengan tasbih, tahmid, takbir. Bila takbir, fasada jasada, binasa semua ni. Ibaratnya, contoh saya bagi tamsil. Bila takbir ya, ibarat bom ni meletup semua, hancur semua. Waktu impak takbir, Allahu Akbar, pecah semua. Jangan main masalah. Takbir ni jangan main. Entah pukang setan lagi. Azab kita. Entah pukang terkentut-kentut dia. Puting beliung, ribut taufan, datang azan, laungkan azan, berhenti tu. Sebab apa? Ketika melaungkan kebesaran Allah, maka yang lain bukan sekadar tiada, malah binasa. Soal, ketika solat kita angkat Allahu Akbar, sudahkah binasa segala benda? Atau masih memikirkan selain dia? Salah aku ni. Salah. Dalam solat orang fikir ni, macam mana nak cari duit ni? Ya Allah, aku ada masalah ni. Tengah solat, dia boleh fikir ada masalah satu. Katalah dia tak fikir. Dia dah, okey, tak nak fikir. Baca, tengok bacaan, faham dia punya terjemahan. Bagi salam, lepas bagi salam, Allah, masalah aku tak selesai ni. Aduh, siapa rasa lepas solat selesai masalah? Tu dia. Sungguh ke Ustaz? Nah, kalau kita tak boleh nak terjemahkan lagi, kita kena ambil dengan ilmu dulu. Memang ilmunya Allah bagi tahu wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita boleh solat ni kata bila lah Allah nak tolong ni, bila Allah tolong, bila apanya, solat itulah Allah tolong dah. Solat itulah pertolongan Allah. Yang lain-lain tu kemudian. Tapi orang tak nampak solat ni pertolongan Allah. Kalau solat ni pertolongan Allah, apa pertolongan? Dunia akhirat. Cakap apa nak? Pertama nampak dulu solat ni adalah wasilah pertolongan Allah. Sebab tu Allahu Akbar, binasa segala-galanya. Tak ada dah pertolongan lain. Nampak tidak tu? Allah, terbayang muka suami. Geramlah aku. Ataupun Allah, baik isteri aku ni. Alah, tadi abang elok bang. Dia punya abang elok tu tingyang-nyang kat telinga tu. Baik pula gitu tak? Dapat suami yang baik begitu pula. Allahu Akbar. Patut bila dia takbir tu, tak nampak lain lah sebenarnya. Tak nampak lain. Perbahasan dia tak nampak lain.
Nampak jemaah sekalian? Iblis, saya ulang sekali, Iblis gagal untuk membesarkan Allah. Takbir itu adalah kerja utama khalifah yang bernama manusia. Nah, jikalau kita gagal takbir, yakni bil makna mengagungkan, mentakzimkan, membesarkan kekuasaan Allah, kita akan jadi takbur. Takbir, takbur. Sipik. Takbur, ego. Meremehkan kebenaran. Apa kebenaran? Allah saja penyelesai segala permasalahan. Allah juga, kalau kita tak usaha tak jadi. Meremehkan Allah, terang-terang remehkan Allah. Selama ni kita usaha jadi ke? Tak menjadi, nampak. Dah 100 kali usaha baru jadi. Dah usaha bagi jadi ke Allah bagi jadi yang usaha tu? Allah bagi jadi usaha kita tu. Bukan usaha kita terus jadi. Kalau orang nampak Allah, mas sekalian, wallahi syukur kita diterjemahkan dengan solat. Sebab tu Nabi SAW berjaya memenuhkan saf ini. Kerana pertama sekali yang berjaya dibawa direction, kiblat yang pertama dibawa adalah melihat kebesaran Allah. Ini susah di akhir zaman. Itu saya cakap susah. Kerana contoh, kita lihat di sini. Latihan melihat masalah. Ada masalah lah, persoalan. Bila macam mana nak lihat kebesaran Allah, mesti ada masalah. Sebab tu, kalau tak ada masalah, kita tak nampak kebesaran Allah. Masalah paling besar macam mana nak nampak kasih sayang. Itu masalah lah. Yang kita nampak suami, bila dia nak sayang aku ni? Sebab tu kebanyakan orang lama-lama kasih sayang dia larut bersama dengan masalah hidup dia. Larut, hilang. Sebab dia nak tengok kasih sayang, tengok pada tangan, tengok pada kaki, tengok pada muka, tengok pada suara. Dia tengok kat situ. Tak nampak-nampak kasih sayang. Ini masalah besar, mas sekalian. Kita kahwin nak kasih sayang, ke kahwin nak benci? Ke ada kat sini? Ustaz, saya dulu kahwin tu memang tengah benci tu saya kahwin. Jumpa Tok Kadi, mana bakal isteri kamu? Saya benci betul dengan dia tu. Tunggu nanti lepas kahwin. Tunggu ya. Oh ampun. Tak ada. Semua malu-malu Allah. Alim-alim kucing, senyum-senyum simpul, semua ada lah. Macam gitu. Bila Tok Kadi dalam bab, no lah nak nikah ni. Sebab apa? Masing-masing nak mencari kasih sayang. Lepas kahwin, mana sayangnya? Aku nampak kau nampak aku. Aku tengok kau tengok aku. Walah kita nak kasih sayangan. Kerana kita melihat sayang itu pada benda, tidak melihat pada nama Allah. Ni masalah besar. Ni belum bergaduh lagi ni. Ni cerita belum bergaduh lagi. Lepas tu mulalah perbincangan rumah tangga, adat lah ustaz, asam garam kehidupan, sedangkan lidah lagi tergigit. Soalan saya, kenapa gigit lidah? Tak ada benda lain nak gigit. Itu Ramli yang jaga. Kalau nak tengok, kalau betul kita nak jadi rumah tangga mas sekalian, yang dilaung-laungkan oleh, bukan sini sebagai wanita lah, bukan sini terbalik, dia kata Nabi SAW tidak berpoligami selagi mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra masih ada. Betul tak? Setuju tak statement ni? Oh, setuju. Kalau setuju, mari kita sambung lagi. Nabi tidak pernah bergaduh dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah bergaduh dengan Nabi. Kalau betul-betul nak ikut model ini, pastikan start kahwin sama habis tak bergaduh. Sekarang siapa putar alam? Standard lah, ustaz kahwin bergaduh. Kata nak ikut Nabi. Oh, tak nak bagi kahwin ikut Nabi. Bergaduh ikut siapa pula? Kita kan biasa orang perempuan cakap, oh tak kahwin lagi ikut Nabi. Sekarang bagi saya poin baru. Ni poin baru ni mas kan. Oh, time tak nak bagi kahwin ikut Nabi. Nabi kata Nabi tak memadukan Sayyidatina Khadijah. Okey. Sekarang ni Nabi antara model rumah tangga yang tak bergaduh. Jangan cerita isteri Nabi yang seterusnya. First wife. Ni semua first wife kan? Ada second wife. Oh, tanya terus. Jangan marah, nanti kena jual. Saya first wife, ustaz. First wife,
Okey, ikut Ummul Mukminin. Saya tak nak diduakan, boleh. Make sure tak bergaduh. Gaduh juga. Dah tak ikut Nabi lah tu. Tapi kalau dia tak bergaduh, tak ada masalah lah kahwin lagi. Betul tidak? Ya betul Ustaz kan. Dah tak bergaduh, tak ada masalah kahwin lagi. Dah tak bergaduh. Sebenarnya saya nak bagi peluang untuk mendidik isteri. Yang lainnya option. Ni saya cerita ni melihat sebab tajuk ni kita lihat kasih sayang. Allah Rahman Rahim. Ingat nama Allah, kemudian selepasnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum nak cerita rezeki, nak cerita Malik, nak cerita semua kuat, settle dulu Rahman Rahim ni. Rahman Rahim ni perbincangan rahmah, berkasih sayang. Tengok muka isteri sejuk, isteri tengok suami sejuk, tak ada masalah. Ni cerita tentang suami isteri lah, senang. Sebab memang tanda kasih sayang pada suami isteri. Kita tak boleh nafi dah. Ini bukan kelam rumah tangga ni mas sekalian. Ni bab apa Ustaz? Bab rumah tangga ke? Bab tauhid ke apa ni? Ini bab kehidupan. Jadi sebelum terjadinya insiden pergaduhan, permasalahan, sebenarnya masalah utama dah timbul. Yang ni pertama, manusia gagal melihat. Dia nak tengok kasih sayang, tapi dia tengok dengan nama suami. Boleh faham mas sekalian? Dia tengok sayang dengan jemaah, sayang dengan leman. Itu nama. Bila kamu dapat kasih sayang, start saya jumpa leman lah, bertemunya kasih sayang saya. Dah tu. Dari mana belajar kasih sayang? Dari abang leman lah. Dia suapkan saya, dia jaga saya, sambil cakap meneliti saya mata. Dah tak rasa Allah jaga kamu. Selama ni sebelum datang abang leman tu tak rasa kasih sayang Allah. Tak ada. Dia nak makhluk juga. Bila makhluk lah yang kita cari awalan kehidupan, tunggulah kebinasaan. Sebab tu masalah pun timbul. Rupanya bagus juga masalah, persoalan pun timbul. Di mana kasih sayang? Di situ kita tengok balik. Masalah ni persoalan-persoalan masail sebenarnya. Jangan tunggu ada pergaduhan. Sebenarnya pergaduhan ni kerana tiada kasih sayang. Kalau ada kasih sayang, mana ada bergaduh mas dia? Tu Ustaz, gaduh sayang apa? Marah tanda sayang apa? Gaduh tanda sayang ada? Betul? Cemburu tanda sayang lah. Cemburu tu bergaduh ke apa? Kalau dah cemburu bergaduh tak? Saya tahulah. Saya tanya lah. Orang yang pakar-pakar cemburu ni bukan? Orang perempuan kan dia kata saya paling cemburu. Bila cemburu tu bergaduh tak? Gaduh lah mas lihat. Tak jumpa lagi cemburu. Bang saya cemburu tau bang. Minum. Abang saya cemburu bang. Ni saya tengah cemburu ni. Tak ada mana dah. Muncung tu. Boleh sangkut baju. Kita pun cakap memanglah orang perempuan dah. Jadi makna kata permasalahan-permasalahan itu timbul apabila kita gagal melihat nama-nama Allah. Sebab itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada kejadian. Maka di sini kalau kita tengok pada amalinya, pada pelaksanaan, lihat contoh suami apa yang kamu lihat ataupun isteri apa yang kamu lihat. Maka langkah pertama yang kita kena buat sama-sama di sini raikan balik cinta. Tak ada masalah, cinta kasih sayang ni dia tak ada umur sebenarnya. Dia evergreen. Malah cinta kasih sayang ini umurnya sentiasa 17, 18. Sebab apa? Sayang, cinta ni dari Allah. Dan Allah dan terjemahkan di syurga macam itu. Malah makin bertambah. Dia bukan kait dengan usia. Siapa kait dengan usia bermakna sayang daripada benda, bukan pada nama Allah. Namanya masalah. Kita nak sayang sampai ke syurga, pastikan sayang dengan nama Allah, bukan nama suami, bukan nama isteri. Kita boleh kembalikan balik perbincangan ini. Dia belum terlambat. Cerita bab Allah ni belum terlambat. Dia adalah perbincangan yang fresh, sentiasa tajdid, diperbarui. Nabi pun kata, jaddidu imanakum. Perbaruilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Maka caranya adalah kita menafikan kembali
perbahasan makhluk yang membawa kuasa selain Allah. Contoh tadi sayang, cakap balik kat isteri, cakap balik kat suami, bahawa sayang ini tidak ada pada abang, tidak ada pada awak, tidak ada pada kita. Yang sayang ini hanya pada Allah. Isbatkan balik illa Allah. Belum tentu kita suap makan, kita bagi makan, bagi minum, dia ada sayang. Belum tentu. Allah dah buktikan Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar, tak berjumpa berapa tahun, riwayat mengatakan belasan tahun, mas. Dengan Nabi Ismail AS, kalau ikutkan, ada lagi ke kasih sayang? Kalau ikutkan lah, tak ada. Dah lah, tinggalkan. Contoh kan, Ni contoh ni bukan cerita pasal Nabi lah, kita kait pada lain lah. Katalah Abang Leman tinggalkan isteri di tengah-tengah padang pasir. Kamu pandai-pandai lah dengan anak kita ni. Abang nak pergi mana? Abang nak pergi dengan akak kamu. Akak kamu? Siti Sarah. Nabi Ibrahim AS ada 2. Ada riwayat kata ada 3. Kanturah pun nombor 3. Agak-agak kalau isi nombor 2, katalah contoh kan. Jadi isi nombor 2 contoh. Jadi isi nombor 2 ni kena tinggal. Sebab abang terpaksa ikut isteri pertama akak kamu tu bengking. Akak kata pilih, jangan cerai tak apa, tinggalkan dia kat situ. Abang jangan macam-macam. Biar dia kat sana, pandai-pandai lah dia. Dulu pun dia bukan ada abang pun. Amboi, tambah minyak. Jemaah, tolong abang ya. Abang tinggal kat sini. 18 tahun kemudian jumpa. Agak-agak pun jadi dengan jemaah ni. Agak-agak bertuah dengan suami. Sila-sila kahwin dah. Pergi mahkamah, minta fasah. Aku ditinggalkan suami 18 tahun. Aku minta cerai, kata. Tapi tidak kepada Siti Hajar. Sebab apa? Ada kalimah Allah di situ. Siapa yang suruh ni? Allah. Sami'na wa ta'na. Allah. Dia bila ikat dengan Allah ni, pelik kalau orang kata kerana Allah, tapi bergaduh. Pelik. Saya cakap terang, bohong, batil, kalam batil. Kalau kerana Allah, tak bergaduh. Kalau bergaduh tu bukan kerana Allah. Mulut saja cakap kerana Allah, hati tidak. Hati-hati. Kita sahabat kerana Allah, lepas tu terasa sana, terasa sini, bukan kerana Allah tu. Kalau kerana Allah, tak terasa lah. Dan kita akan jaga hubungan tu, tak buat dia terasa. Kita jagalah. Bukan main suka-suka. Ni kerana Allah, tapi buat suka-suka. Hati-hati mas kalian. Baik, maka balikkan balik kepada nama Allah. Walaupun keadaan suami itu bertentang dengan apa yang kita nak, maka di situ jawapan, padanlah sebenarnya sayang ni tak ada pada suami. Patut perangai dia macam ni. Betul tidak? Betul lah tu. Tengok isteri, padanlah isteri ni tak pandai melayan, muka muncung, nampak dia tak sayang aku. Jawab tu, memang pun sayang tu bukan pada isteri. Sayang tu pada Allah. Apa kita buat? Angkat tangan, Ya Rabb. Itu kata ni, minta berdoa dengan asma Allah. Engkaulah pemilik kasih sayang. Aku melihat kasih sayang hanya padamu, Ya Allah. Lalu kau turunkan kasih sayangmu kepada isteri. Kau turunkanlah kasih sayangmu kepada suamiku. Itu caranya. Selama ni kita tak minta begitu. Bukan kita lah. Ni saya bagi contoh kita ni kan macam, kita ni kena aku ke apa kan? Biasa guna perkataan kita. Setengah-setengah manusia ni tak minta macam itu. Dia tahu, awak mana kasih saya? Awak layan saya. Awak mana? Lain sekali. Inilah yang terbaru ni yang sebutkan. Tapi sebab kita bincang hakikat kehidupan ni, kita sebut juga. Isteri garang sangat, terpaksalah cari lain. Isu terbaru ni viral. Allah, saya kadang dengar air zaman ni, kadang telinga ni, ya Allah, nanah dengar ni. Manusia ni jemaah sekalian, tugas adalah untuk melihat kebesaran Allah. Bila dia tidak kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, maka dia tidak akan kenal Allah. Lalu dia mencari sifat tadi pada selain Allah. Percaya? Sebab tu kita belajar bab ni.
Maka kekalkan tujuan penglihatan itu dengan melihat sifat pengasih dan penyayang. Ni betul kan muka surat ni kan? Cerita kan nak habis ni kan? Surat berapa ni tadi? 54. Kekalkan tujuan penglihatan itu. Ni katalah baik ke buruk pun suami, baik pun suami, buruk pun isteri, baik pun isteri. Dua-dua keadaan ni ujian. Allah kata surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Okey. Sekarang ni yang saya tulis ni adalah buruk, keadaan buruk, yakni suami yang tidak zahirkan kasih sayang dengan perbuatan. Kenapa? Kerana Allah nak memperkenalkan sayang itu tidak ada pada suami. Ataupun sayang itu suami layan elok, belai elok, suap makan, awak jangan buat apa-apa, awak duduk dekat situ. Abang tak nak awak buat apa-apa ya. Dah kerak kata, abang saya nak bangun, jangan bangun pun abang dukung, jangan duduk kat situ. Allah suami dia pun, awak nak makan apa cakap, abang suap cakap belikan kursi roda, belum sakit dah beli kursi roda. Abang tak nak awak penat jalan. Sudah. Nah, ya dah buat lagi situ, rimah pula dah. Katalah baik telah jawab katanya. Tetap melihat bahawa baiknya Allah, nyata sifat kasih sayang Allah pada suamiku. Ya Allah, patutnya ni buntunya aku, ya Allah, dapat suami yang baik. Ni tak nampak Allah. Patutnya buntungnya Allah, aku mengenalmu melalui kebaikan suamiku. Atau ya Allah, aku sedar bahawa kasih sayang ini tidak ada makhluk pada makhluk, nyata pada engkau, sebab tak ada pada makhluk. Tu perangai ngalahkan sipi-sipi nak macam Abang On dah ni. Abang On Firaun. Kan tak gerti nak hargai betul kita dia buatnya. Dia marah. Lalasannya, awak cakap apa suami kamu? Kasih sayang tak? Jumpa tak? Dak katanya. Marah betul. Habis tu nak cari lelaki lain ke nak cari apa? Dia mula sama dengan lelaki. Bila isteri tak ada kasih sayang, cari perempuan lain. Selesai masalah? Takkan selesai. Hati-hati. Yang dicari itu adalah hakikatnya, yakni ya Allah, rupanya kasih sayang itu sebenarnya tiada pada suami. Dah, terimalah. Melapang dadalah dengan keburukan itu, kerana itu ujian untuk kita mengenal Allah. Dan juga berlapang dadalah dengan kebaikan itu juga ujian untuk kita. Baik buruk ujian jemaah sekalian. Itu bab kasih sayang. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, kita berhenti kat kasih sayang dulu. Nanti kita sambung bab rezeki. Bab rezeki ni panjang lagi. Melihat rezeki dengan nama Allah, bukan dengan usaha, bukan dengan duit, bukan dengan benda, sebab kita sebut rezeki. Ni kasih sayang. Allah uji ni perbuatan makhluk ni, Allah uji ada duit tak ada duit, ada suami tak ada suami, Allah uji anak. Perbuatan semua ni sebenarnya berbalik dengan sifat wahyu yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1, yakni bacalah dengan nama Tuhanmu, Iqra bismi rabb. Yang ni kita nak pegang ayat ni. Nak tengok suami dengan nama Allah, hilangkan nama suami. Ibarat macam itulah. Hilangkan nama isteri, yang ada nama Allah pada isteri. Apa dia? Allah Rahman Rahim, pakai contoh. Nama Allah yang diterjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim pada isteri kita. Maka kita akan jaga isteri kita sebaik-baik. Apa betul? Bahawa dia sebab nak jaga isteri itu. Kadang-kadang sebab apa awak jaga saya? Sebab tak ada lain yang nak jaga. Jaga awak je lah. Nampak? Perempuan kena tipu masak-masak. Ada minta jaga atas nama isteri. Jangan. Abang, saya tak percaya. Abang cari balik, abang belajar balik, abang jaga saya sebab apa? Abang pergi ngaji. Ampun. Dah jumpa, bagi tahu saya. Kemudian suami membalik, aku menjaga kamu kerana pada kamu ada nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang ini saya percaya. Kalau itulah yang abang nampak pada diri saya, jangan khianati cinta Allah ini. Betul. Jangan ajar saya untuk mensyirikkan Allah. Jangan ajar saya untuk takbur. Jangan ajar saya untuk jadi orangnya ujub. Kerana pada diri saya sudah dipikulkan kasih sayang Allah. Ini dah, abang tahu sayang ni saya je ada. Abang faham? Jangan cuba-cuba nak cari orang lain. Saya yang pandai menyayangi abang. Mana Allah? Nampak? Perbahasan dia lain ni masyarakat.
CP dia kona CP dia, kona repair. Sebab tu kalau kita bincang tentang Allah ni, seronok sebenarnya penterjemahan. Ni yang kita bincang ni, kita terjemahkan sifat-sifat kebesaran dia. Kalau kita terjemah khusus sifat Allah, perbahasan tentang tauhid lah, khusus lah. Ni kita terjemahkan bagaimana nak mentauhidkan kehidupan, macam itu. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kehidupan dengan iman. Tadi masalah kehidupan dengan iman lah. Bila kita nampak dengan iman pada isteri kita ada kasih sayang Allah, maka kita tak akan buat main-main. Bila kita nampak kasih sayang Allah daripada suami, maka kita tak akan buat main-main. Kerana itu akan dipertanggungjawab, ditanya oleh Allah. Mana dulu kasih sayang yang aku bagi pada suamimu? Tak bawa balik kasih sayang aku. Yang ada hancur, makhluk, benda. Mana kasih sayang aku? Allah minta apa nak jawab? Yang main-main. Kamu boleh berkasih sayang kerana aku. Balik mana kasih sayangku? Itu dijawab oleh man rabbuka. Maka amalan pun jawab amalan, duk buat baik dengan suami jawab amalan, duk buat baik dengan isteri jawab amalan, tu tolong jawab Allahu Rabbi. Barulah kita buat amal bukan nak suami puji, buat amal bukan sebab isteri puji, buat amal sebab takut isteri marah, bukan. Kita buat amal kerana ada padanya menjaga nama Allah. Yang ini nak jaga kasih sayang ni jemaah sekalian. Ini tugas besar. Lalu di situlah kita merasakan takzim kebesaran Allah. Baik, nanti kita masuk dalam bab rezeki. Ini pun latihan melihat. Bagaimana melihat rezeki, insya-Allah. Ini pun banyak kadang-kadang salah faham yang berlaku. Dan habis bab ini kita akan masuk bab mengenali diri. Barulah pada diri itu sebenarnya, setelah Allah nyatakan tanda-tanda kebesaran tadi tu adalah bagaimana melihat dan bagaimana nak mulakan pada diri kita. Ini kita masuk bab baru nanti, insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, salah kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menggunakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah